Alhamdulillah Hauda, di studio kita telah pun mendatangkan seorang narasumber yang akan sama-sama memberigakan, menerangkan kepada kita ni. Kita tanyakan sekarang, Jubli Delima, apa tu sebenarnya Jubli Delima, berapa tahun? Kita bersama dengan siapa ni Mahira? Ya, bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Nazir bin Haji Othman, merupakan Pegawai Perkembangan Agama selaku penolong setiausaha bersama Majlis. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan senyuman tadi ya. Betul lah kan, mulakan dengan senyuman. Mana senyuman ni batuan ah? Senyuman tu sedekah bah. Sebelum ketaguran sekarang. Betul lah kan. Senyuman tu sedekah, senyuman tu percuma. Jadi kapan indah dimulakan dengan senyuman. Alhamdulillah. Jadi hari ini tuan, kami mengucapkan daripada Rampai Pagi lah. Mewakili Rampai Pagi, terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi. Bukan hanya akan membincangkan, menerangkan kepada kita ni mengenai dengan Majlis Perhimpunan Mualaf Senegara kali kedua tahun 1486 Hijrah 2024, tapi dimulakan juga tadi dengan senyuman yang agak manis, yang cukup manis untuk menarik lagi ramai penonton Rampai Pagi untuk terus yang melekat di hadapan kaca TV. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan saja dengan sesi wawancara. Seperti yang dimaklumkan, yang kami dimaklumkan itu Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Agama akan mengadakan Majlis Perhimpunan Mualaf Senegara kali kedua ni tuan. Sempena tahun 1446 Hijrah bersamaan 2024, bersempena dengan Jubli Delima Pusat Dakwah Islamiah 1406 Hijrah ke 1446 Hijrah. Mungkin boleh diterangkan, dijelaskan kepada penonton hari ini mengenai dengan perkara ini dan bila sebenarnya majlis ini akan diadakan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada presenter pada pagi ini, Deni dan juga Puan Mahira, dan serta ada penonton muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti mana yang diwawarkan tadi berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Mualaf Senegara ini, ia adalah merupakan satu perhimpunan para mualaf di negara Brunei Darussalam yang datang daripada keempat-empat daerah. Maknanya berkumpullah para mualaf itu daripada Brunei Muara, daripada Daerah Tutung, Belai dan juga di Temburong, kepada dari keempat daerah yang akan diadakan. Yang ini adalah merupakan kali kedua. Kalau kali pertama pada tahun lepas, pada bulan 10. Pada masa itu antara aktiviti yang menarik di sana pada masa itu itu ceramah yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia, dan di samping itu ada juga beberapa aktiviti-aktiviti yang menariklah pada masa itu, dan alhamdulillah pada tahun ini dapat lagi dilaksanakan, dicadangkan untuk dilaksanakan, yang dikendalikan oleh bahagian pembangunan mualaf, tarbiyah mualaf dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah. Jadi program ini juga bersempena dengan Jubli Delima Pusat Dakwah Islamiah 1406 Hijrah hingga 1446 Hijrah. Kalau tadi bertanya, bila kan sebenarnya Jubli Delima ni? Ataupun berapa tahun kan sebenarnya? Kalau Jubli Emas kita yang tahu kan 50 tahun. Kalau Jubli Delima ialah 40 tahun. Maknanya sudah 40 tahun Pusat Dakwah Islamiah ditubuhkan. Dan ini pun mengambil bertemakan itu sinar dakwah 40 tahun di negara zikir. Jadi insya-Allah program ini dibukakan kepada para mualaf di negara Brunei Darussalam, masih dibukakan. Oleh itu mari kita sama-sama kita ni ataupun kepada para mualaf di negara Brunei Darussalam untuk mendaftar, kerana seperti mana yang dimaklumkan slot tempat duduk adalah sangat-sangat terhad. Dan insya-Allah program ini dijadualkan akan diadakan pada hari Ahad besok. Okey, besok. 1 Jamadil Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 3 November 2024 Masihi, bertempat di sini saja di daerah Brunei dan Muara, itu di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi bertemakan sinar dakwah 40 tahun di negara zikir. Jadi apakah tujuan dan juga objektif Majlis Perhimpunan Mualaf Senegara ini diadakan tuan? Okey, baiklah, terima kasih. Jadi tujuan majlis ini diadakan antaranya ialah untuk pertama kali untuk menyebarkan dakwah Islam kepada para mualaf ini, kerana mualaf ini ada juga terdiri daripada yang baru memeluk agama Islam ataupun yang sudah lama. Jadi dikumpulkan bersama sebagai satu platform untuk para mualaf ini dapat menghadiri ke majlis-majlis yang diadakan, terutamanya dengan majlis-majlis ilmu. Yang kedua ialah sebagai platform untuk meningkatkan motivasi dan menarik
minat para mualaf untuk menghadiri majlis ilmu. Kalau sebelum ini mungkin datang ke kelas apa. Jadi ini mungkin sebagai satu sudut ataupun dapat mempelbagaikan kaedah-kaedah untuk kita ni menyampaikan ilmu kepada para mualaf itu. Apatah lagi pada masa ini yang akan datang ini ceramah yang akan disampaikan oleh orang yang memang kita ni tunggu-tunggu, insya-Allah akan disampaikan siapa yang menyampaikan dan memberi ruang dan peluang kepada para mualaf untuk berkongsi sama dan bertukar pengalaman. Jadi di sanalah nanti insya-Allah para mualaf ini akan berkumpul dan bertegur sapa dengan mualaf-mualaf yang lain daripada pelbagai daerah. Namun objektif daripada program ini ialah yang pertama untuk meningkatkan kesedaran dan kepentingan mendalami dan menghayati ilmu agama. Kita ni dedahkan kepada para mualaf ini betapa pentingnya sebenarnya ilmu agama ini untuk para mualaf ini pelajari. Kerana para mualaf ini memang kalau daripada sudut agama kita ni memang berkurang. Jadi dengan adanya cuma ni dorang mesti top up dia punya pengetahuan dan sebagainya. Dan cuma tu dengan mengeratkan hubungan silaturahim dari kalangan para mualaf dari beberapa daerah di samping memperkasa kefahaman mualaf terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Kalau tani lihat pada masa ini untuk info-info berkaitan dengan Islam sangat mudah, tapi kita ni masih keliru, belum tahu yang mana yang betul dan mana yang salah. Dan samping itu adalah sebagai simbol kecintaan para mualaf untuk meningkatkan lagi mencintai ilmu dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Jadi telah pun diberikan, dikongsikan tadi di antara objektifnya ni, Tuan. Betul. Kalau dilihat pun memang cukup holistik lah, banyak sudut yang telah pun disentuh yang cuba akan dicapai menerusi majlis ini nanti. Berapa ramai sebenarnya jangkaan pihak BIS kita, mungkin peserta yang akan mengikuti atau menghadiri majlis ini nanti? Okey, baiklah. Antara sasaran pihak kami menyasarkan yang akan dihadiri oleh seramai, mengikut kapasiti tempat itu seramai 200 orang mualaf daripada ke-4 daerah, insya-Allah. Dan dikongsikan tadi tempat duduk terhad, tempat sangat terhad. Jadi dialah dipohonkan kepada para mualaf yang belum mendaftar supaya untuk cepat-cepat mendaftar agar ampit ni kata ni. Alhamdulillah. Ya, betul sekali. Jadi untuk program yang akan diadakan esok ini, mungkin dapat dijelaskan apakah atur cara dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa Perhimpunan Mualaf Senegara ini diadakan, Tuan. Okey, baik, terima kasih. Jadi majlis perhimpunan ini dijalankan selama sehari sahaja. Itu pada sebelah petang, yang mana Pusat Dakwah Islamiyah telah mengatur beberapa atur cara dan aktiviti-aktiviti. Antaranya ini yang paling menarik, antara ceramah khas yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Itu beliau adalah merupakan Naib Chancellor Ketua Eksekutif Universiti Islam Selangor Malaysia, dengan tajuk ceramah yang sangat menarik iaitu Cabaran Mualaf Tangani Masalah Kesihatan Mental. Yang menariknya di sana ialah yang mulia, yang berbahagia Prof ini adalah juga merupakan seorang mualaf. Jadi untuk pendekatan kepada para mualaf itu lagi sangat dekat. Jadi dapat merungkai beberapa cabaran-cabaran yang dihadapi sebenarnya oleh para mualaf ini, antaranya masalah keluarga dan sebagainya. Jadi dengan adanya perkongsian yang akan disampaikan oleh beliau nanti, insya-Allah diharap akan dapat memberikan kesan yang positif kepada para mualaf ini. Di samping itu juga turut diselajurkan pelancaran kad imbasan, mudahnya mendirikan sembahyang, bacaan dalam sembahyang, siri bimbingan mualaf yang akan dirasmikan oleh tetamu kehormat majlis. Jadi kegunaan kad imbasan ini ia sebagai untuk memudahkan para mualaf ini mendirikan sembahyang, khususnya kepada para mualaf yang baru saja memeluk agama Islam. Jadi jadi kadang-kadang kalau orang baru masuk Islam ini, ia punya cabarannya ialah banyak menghafal, membacaan itu ini. Jadi dengan adanya keimbasan tersebut, saya kira diharapkan para mualaf ini dapat mudah untuk sembahyang sebelum dapat mendirikan sembahyang dengan sendiri.
Selain itu dibukakan juga pameran dan jualan hasil kraftangan dan barangan jualan daripada konsortium mualaf dan juga belia mualaf asy-syahadah seperti bako-bako, kraftangan diorang dengan beg dan sebagainya lah, insya-Allah. Alhamdulillah, satu aktiviti yang cukup padat dalam dirancang. Saya sebenarnya cukup teruja ni Tuan. Betul. Apabila dikongsikan tadi ada ceramah khas yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Rabi bin Abdullah. Sempatlah bertemu beliau di majlis ilmu yang pernah diadakan sebelum ini ya. Jadi memang cukup menariklah perkongsian yang beliau kongsikan. Jadi rasanya ramai yang mendengarkan hari ini menyaksikan sampai pagi tidak ingin melepaskan peluang ni Tuan. Jadi sudah diberikan tadi daftar tas sekarang kerana kursi adalah terhad. Tadi ada Tuan menjelaskan mengenai dengan tetamu kehormat yang akan melancarkan nanti, yang merasmikan buku yang telah pun disebutkan tadi. Mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut barangkali siapa tetamu kehormat semasa majlis itu nanti Tuan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah pada majlis tersebut akan diserikan dengan kehadiran ataupun ketibaan yang tetamu kehormat majlis kita ni, iaitu yang berhormat PN Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin, PN Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Al-Ehwal Agama dan juga Datin. Masya-Allah, alhamdulillah pada majlis tersebut yang berhormat PN berkesudian untuk hadir dan menjadi selaku tetamu kehormat, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen wawancara kita. Harapan daripada pihak penganjur untuk majlis yang akan diadakan esok ini nanti, Tuan. Okey, diharap dengan program ataupun majlis ini nanti dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan sudah tentu harapan kami daripada Pusat Dakwah Islamiah berharap agar para mualaf yang berada di negara Brunei Darussalam akan mengambil peluang keemasan ini dengan menghadirinya dan mendapat manfaat kebaikan darinya, kerana tajuk yang akan disampaikan pun sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat diperlukan, dan mudah-mudahan ia sebagai salah satu jalan ataupun kita ini mengetahui khususnya kepada para mualaf itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi setelah memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam bukan senang-senang macam itu saja. Ada juga indah mustahil, beberapa para mualaf ini akan mendapat cabaran dan dalam liku-liku dalam kehidupan seorang Islam. Di samping itu juga di kesempatan ini tidak lupa mengucapkan dari terima kasih kepada pihak RTB khususnya Rampai Pagi dan juga radio-radio sebenarnya sudah diberikan untuk kerana telah memberikan kerjasama dan ruang kepada kami untuk mewawarkan dan memberikan majlis Perhimpunan Mualaf Senegara kali kedua tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi, bersempena dengan Jubli Delima Pusat Dakwah Islamiah 1406 Hijrah hingga 1446 Hijrah ini. Semoga kita ini semua akan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin soalan terakhir Ustaz, macam mana kalau orang ingin mendaftar? Ada mungkin nombor yang tertentu boleh dihubungi atau macam mana ni Tuan? Jadi para mualaf jika yang berkeinginan untuk mendaftar bolehlah melayari Facebook ataupun media sosial Pusat Dakwah Islamiah. Di sana ada diberikan link ataupun pautan untuk mendaftar ataupun menghubungi kami di Pusat Dakwah Islamiah, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman, merupakan pegawai perkembangan agama juga selaku penolong setiausaha bersama majlis. Jadi kita harapkan mudah-mudahan program yang akan dilaksanakan esok ini akan berjalan dengan lancar. Okay, insya-Allah. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.